أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat sekali lagi sama-sama kita berada di surau ini. Setelah lama kita tidak bersua, hampir setengah tahun bersua pun. Alhamdulillah masih lagi dikurniakan rezeki dan nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga kita sama-sama mengisi baki-baki kehidupan kita ini dengan amal kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada malam ini saya diamanahkan untuk menyampaikan sedikit tazkirah kepada tuan-tuan dan juga diri saya sendiri, agar kita sama-sama memperolehi peringatan pedoman di dalam kehidupan kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru bersempena dengan malam Jumaat yang biasanya kita mengadakan bacaan surah Yasin, disebut Yasinan, dan juga tahlil. Pada malam ini sukalah untuk saya membaca surah Yasin dan terjemahannya serta tafsir dan mentadabburkan apa di sebalik ayat-ayat surah Yasin tersebut. Moga-moga kita akan memperolehi rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wallahu alam, hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui makna di sebaliknya. Banyak surah-surah yang bermula dengan huruf-huruf Alif Lam Mim, Sad, Ha Mim. Surah-surah ini para ahli tafsir tidak mentafsirkan apa maknanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa makna di sebaliknya. Cuma ada yang cuba menghuraikan serba sedikit. Contohnya Alif Lam Mim. Alif Lam Mim Allah, Jibril, Muhammad. Contohnya Alif tu Allah, Lam tu Jibril, Mim tu Muhammad. Kan setengah-setengah ulama menyebut begitu kan. Tapi walau bagaimanapun, hanya Allah Subhanahu wa taala lah jua yang mengetahui makna yang ada di sebalik huruf-huruf yang disebutkan di setiap surah-surah tadi. Jadi Yasin pun begitulah juga. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang mengandungi hikmah-hikmah dan kebenaran yang tetap kukuh. Demi Al-Quran. Dari ayat yang kedua ni menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran ini begitu bermakna, begitu mulia, begitu begitu berguna untuk kita sebagai umat Islam. Yang mengandungi hikmah-hikmah di dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang kita boleh gunakan sebagai ayat-ayat penawar, contohnya. Ayat-ayat Al-Quran yang kita boleh gunakan sebagai ayat-ayat untuk memotivasikan diri kita, contohnya. Berbagai-bagai lagi kegunaan ayat Quran yang banyak hikmahnya yang kita tidak tahu, kecuali dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, saya baru dah 4 bulan yang lepas, 6 bulan yang lepas telah menjalani pembedahan
bypass saluran jantung. Kalau kita tak ada alami benda ni, kita tak tahulah kan. Tapi bila kita alami besarnya hikmah ataupun besarnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kita sangkakan kita tahu tentang tubuh kita ni, rupa-rupanya banyak yang kita tidak tahu perkara yang tersembunyi. Dalam saluran darah di jantung kita tu, bila tersumbat, dia boleh teknologi sains ni, keperubatan ni, dia boleh buka lagi. Dia boleh pasang belon ke, stand ke, nak buka saluran darah tu, biar jantung kita dapat mengepam dengan baik. Tapi bila saluran tu dah makin tertutup, maka jantung pun tidak dapat berfungsi dengan baik. Sebab itulah kalau ada orang yang ditimpa sakit jantung tiba-tiba meninggal, sebab jantung dia tidak dapat mengepam dengan baik. Jadi terhenti jantung dia ke, maka hilanglah nyawa dia. Saya ni ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketiga-tiga saluran di jantung itulah hampir tertutup. Bila dia scan ataupun dia tunjukkan jalur saluran tu, macam dah tak ada jalur langsung dah. Macam nak terputus langsung dah. Gitu, nipis sangat. Dan dia kata memang tak boleh nak buka pakai belon ke stand ke apa, dah tak boleh rancik. Sangat teruk ni dia kata ni. Memang kena buat pembedahan segera. Jadi saya dalam tempoh seminggu selepas tu teruslah menjalani pembedahan bypass. Bypass ni dia ambil urat yang rupanya kita tak tahu ada urat di tubuh kita ni, dah jadi spare part untuk bidang perubatan. Di kaki kita ni, di paha kita ni ada urat yang bukan nak kata tak berguna, tapi fungsinya mungkin agak sedikit je. Jadi boleh ambil urat tu, pasang dekat jantung kita, buka saluran baru, buat highway baru, katanya doktor tu lah. Buat highway baru, maka darah kita bergerak melalui jalan yang baru ni. Bukan di paha, di lutut, di kaki saja, malahan di jantung tu sendiri dia ada satu urat yang terlebih, ataupun memang urat tu dah jadi spare part dah, untuk digunakan ganti yang rosak ni. Jadi doktor guna 3 ni lah, di kaki, di paha, dan juga di belakang jantung ni ada satu lagi urat yang tak digunakan, yang kosong fungsi dia tu. Dia boleh gantikan saluran yang tersumbat tadi. Besarnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tidak tahu ada di dalam tubuh kita. Kita tak tahu di tangan kita ke, di mata kita. Kita tak tahu, kita guna je tuan-tuan. Kita guna je. Kita ada jantung, kita guna je. Kita ada tangan, kita guna. Kita ada mata, kita guna. Tapi kita tidak tahu apa fungsi yang tersembunyi ataupun apa keajaiban yang ada di sebalik tubuh badan kita sendiri. Jadi selepas daripada saya lah menjalani pembedahan tu, barulah tahu, oh ada spare part rupanya badan kita ni. Dan alhamdulillah lah, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat lagi bersama dengan tuan-tuan sekalian pada malam ini. Hasil daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala jugalah tuan-tuan, dan juga kecanggihan teknologi ke apa tu, semua tu ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Al-Quran, tuan-tuan. Al-Quran pun hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita gunalah Al-Quran untuk mengubati hati kita. Gunalah Al-Quran untuk mengubati penyakit kita. Berbagai-bagai ayat yang boleh kita gunakan untuk mengubati hati, mengubati penyakit, mengubati apa-apa pun tentang diri kita. Ada perubatan Islam, bukan saja perubatan untuk halau jin, halau hantu saja. Ada perubatan-perubatan yang boleh mengubati
penyakit-penyakit yang kita kata jantung ke darah tinggi ke apa ke, ada disebut ataupun ayat-ayat Al-Quran yang digunakan untuk mengubati penyakit-penyakit. Dan bermacam-macam lagi lah hikmah yang ada di dalam Al-Quran yang kita malas nak baca. Kita nak baca Quran selai sehari pun payah tuan-tuan. Padahal apa yang terkandung di dalam Al-Quran tu cukup berhikmah, cukup ada keajaiban yang boleh menjadikan kehidupan kita lebih tenang, yang boleh menjadikan kehidupan kita lebih baik, lebih kita berpedoman dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang disebabkan oleh keegoan kita sendiri, maka kita pun mengabaikan membaca Al-Quran. Hikmah Al-Quran. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seorang rasul. Engkau salah seorang daripada rasul-rasul. Innaka laminal mursalin. Engkau, innaka, ka tu kembali kepada Nabi Muhammad. Bukan ka tu kembali kepada orang yang baca Quran, baca surah Yasin tu. Ada suatu masa dahulu 10 tahun lepas kot, ada orang yang mengaku dia ni sebagai rasul sebab dia baca surah ni, surah Yasin. Innaka laminal mursalin. Dia kata kamu sesungguhnya engkau daripada golongan mursalin, daripada rasul-rasul. Engkau tu dia kata akulah. Tuhan sebut engkau tu akulah sebab aku baca. Dia nak mengkelentong orang lain. Maka orang-orang yang terpesong terikut dengan dia tu katalah dia ni nabi, dia ni rasul. Tetapi sepatutnya innaka laminal mursalin tu, ka tu engkau kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada mana-mana individu yang lain. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seorang rasul dari rasul-rasul yang telah diutuskan. Ramai dah rasul-rasul diutuskan dan Nabi Muhammad salah seorang daripada. Sebelum ni kita sebut Nabi Muhammad ni keturunan daripada Nabi Ibrahim di sebelah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ni ada 2 orang isteri dan 2 orang anak. Isteri dia yang pertama Siti Sarah, isteri dia yang kedua Siti Hajar. Nabi Ismail ni lahir daripada Siti Hajar. Dan Nabi Ishak lahir daripada Siti Sarah. Dan daripada keturunan Nabi Ishak ni lah lahirnya nabi-nabi yang ramai tu yang lain. Nabi Ilyas yang apa tu sampailah kepada Nabi Isa, semuanya lahir daripada keturunan Nabi Ishak. Tetapi Nabi Muhammad ni lahir daripada keturunan Nabi Ismail. Innaka laminal mursalin. Engkau ni Nabi Muhammad, engkau ni Muhammad lahir ataupun engkau ni daripada rasul, daripada rasul-rasul. Engkau ni salah seorang rasul dari rasul-rasul yang telah diutuskan. Ramai dah rasul-rasul. Dan Nabi Muhammad adalah antara salah seorang rasul tersebut. Ni surah ayat ni sebut innaka laminal mursalin. Daripada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, semua tu sehinggalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ni susu galuh dia daripada Nabi Ismail yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di padang pasir di Mekah, Safa, Marwah apa semua tu. Jadilah keturunan Nabi Muhammad ni dilahirkan di Mekah, dan keturunan Nabi Ishak sampai Isa ni di Palestin, di belah-belah Palestin lah. Nabi Isa dilahirkan di Palestin, di Baitul Maqdis. Tu keturunan nabi yang kita kena tahulah susu galuhnya. Jadi ala siratim mustaqim, yang tetap di atas jalan yang lurus, yakni agama Islam. Ala siratim mustaqim ni menunjukkan bahawa jalan tu yang dibawa oleh nabi-nabi ataupun rasul-rasul yang terdahulu diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siratal mustaqim, jalan yang lurus tu daripada nabi-nabi yang lain lagi, daripada rasul-rasul yang lain lagi.
Maka Nabi Muhammad ni meneruskan berdakwah kepada umat dia, berdakwah kepada manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan nabi-nabi ataupun rasul-rasul yang sebelumnya. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Di atas jalan yang lurus. Maknanya dia memang bawa ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang sebelum ini. Cuma mungkin dari sudut syariatnya mungkin ada yang berbeza lah sikit, tetapi dari sudut tauhidnya hanya membawa kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, sama je tuan-tuan. Tanzilal Azizir Rahim. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani. Disebut tentang Al-Quran. Al-Quran ini memang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Bukan dicipta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Memang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran termasuk surah Yasin ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh kata ayat dari Al-Quran ini daripada orang lain ke tidak. Tidak ada orang yang boleh menandingi Al-Quran. Ayat-ayat dia penuh dengan hikmah, penuh dengan makna, penuh dengan susun atur yang mempunyai maknanya yang tersendiri, tafsiran para ulama yang tersendiri. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran, sebab itulah mereka lalai. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni menurunkan Al-Quran litunzira, untuk memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang tidak pernah diberikan peringatan sebelumnya. Datuk nenek dia moyang dia dulu tidak pernah diberikan peringatan tentang mentauhidkan Allah, tentang akhlak yang mulia ke apa. Maka sebab itulah mereka lalai. Sebab tidak pernah diberikan peringatan bahawa selepas hidup ini akan ada kematian, selepas kematian akan dihidupkan kembali. Bila dihidupkan kembali ada syurga, ada neraka. Tidak pernah diberikan peringatan yang sedemikian. Sebab itulah mereka lalai. Zaman Nabi Isa kepada Nabi Muhammad, jauh beza di antara keduanya. Maka disebut zaman fitrah, yang mana tidak ada Nabi selepas Nabi Isa tu, sebelum dibangkitkan ataupun sebelum diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi di Mekah ini tidak ada rasul sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa tu di belah-belah Palestin tadi. Nabi Muhammad di belah Mekah, kaum Quraisy yang tidak pernah diberikan peringatan tentang kewujudan syurga, neraka ke apa, dosa, pahala ke apa. Seolah-olah memang tidak pernah diberikan peringatan langsung. Sebab itulah mereka lalai. Sebab tu tuan-tuan hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita sendiri kena sentiasa mengingatkan diri kita, ataupun minta nasihat daripada orang lain, ataupun menghadiri mana-mana majlis ilmu untuk memberi peringatan kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita lupa, kita lalai, menyebabkan kita melanggar perintah ataupun hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak hirau. Sebab tu ulama kata kita ni kalau boleh jangan lebih 3 hari tidak membincangkan tentang agama kita. Jangan duk sibuk tentang saham je, jangan duk sibuk tentang duit je, jangan duk sibuk tentang mencari kekayaan je, jangan duk sibuk tentang nak buat rumah besar je apa ke, tidak, sehingga kan melupakan tentang agama kita. Jadi kita kena ada peringatan tentang agama kita, barulah kita tidak
tidak lalai. Barulah kita tidak tergolong dari golongan al-ghafilun tadi, orang-orang yang lalai tadi. Jadi kaum Quraisy ni al-ghafilun, fahum ghafilun. Mereka ni orang-orang yang lalai sebab tidak pernah diberikan peringatan oleh Nabi ataupun Rasul sebelum ini. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan kepada kaum daripada kalangan kaum Quraisy juga. Nabi Muhammad nak beri peringatan kepada mereka tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang perlunya mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tentang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang akhlak yang mulia. Nabi kata innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebab bila tidak ada agama, maka kita tidak ada akhlak yang mulia. Agamalah yang memandu kita untuk untuk melakukan akhlak yang mulia. Kalau kita tidak tahu tentang hukum hakam agama, kita main langgar aja, maka kita tidak akan melakukan akhlak yang mulia. Jadi kita kena ingat, kita kena sentiasa bertazkirah, kena sentiasa diberikan peringatan oleh diri kita sendiri, dengan kita membaca buku ke, dengan tazkirah di TV ke, dengan tazkirah di YouTube ke, dengan tazkirah di masjid dan surau apatah lagi, supaya kita sentiasa ingat tentang hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Demi sesungguhnya telah tetap hukuman siksa ke atas kebanyakan mereka, ke atas kebanyakan, kerana mereka tidak mahu beriman. Kebanyakan daripada kaum Quraisy ataupun yang didakwah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadilah. Sebab tu bila Rasulullah macam usaha dia untuk berdakwah kepada kaum Quraisy ni seolah-olah tidak berganjak sangat penerimaan daripada kaum Quraisy, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, untuk membuka lebih banyak peluang dakwah di Madinah. Dan selepas dia mewujudkan satu negara yang berteraskan Islam yang syumul, yang betul, maka barulah dia datang kembali ke Mekah untuk berdakwah kepada kaumnya di Mekah pula. Di sini sebut laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya telah tetap hukuman seksa ke atas kebanyakan mereka kerana mereka tidak mahu beriman. Pokok mana pun kaum ni, kebanyakan mereka tak beriman. Dakwahlah macam mana sekalipun, tak ramai yang beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami jadikan kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka. Lebarnya belenggu itu sampai menongkatkan dagu mereka, lalu menjadikan mereka terdongak. Ayat ni ada asbabun nuzul dia. Disebutkan bahawa kaum Quraisy ni satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam solat dia, di dalam sujud dia telah baca ayat yang mengganggu mereka, kuat sehingga mengganggu mereka. Lalu mereka datang ramai-ramai tu nak pergi pukul lah Rasulullah yang tengah solat ni, tengah sujud ni. Maka dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bila mereka mengangkat tangan mereka untuk memukul Nabi Muhammad ni, tangan mereka tiba-tiba terbelenggu, terlekat di leher ni. Tak boleh nak
tak boleh nak bergerak. Lebih kurang macam ni lah. Tak boleh nak gerak. Sehinggalah mereka akhir sekali minta bantuan Nabi Muhammad pula untuk mengembalikan keadaan mereka kepada normal balik, normal balik. Jadi macam biasa semula. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami jadikan sekatan yang menghalang daripada memandang keburukan di hadapan mereka, dan sekatan yang menghalang daripada memikirkan azab di belakang mereka pada hari kiamat. Lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar. Orang-orang kafir ni telah ditutup pandangan tentang kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni juga ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya diceritakan bahawa Abu Jahal dia sebut kepada orang ramai ni, dia kata, aku kalau jumpa dengan Muhammad aku akan pukul dia. Aku akan, itulah dia. Tapi tiba-tiba Nabi Muhammad muncul. Nabi Muhammad muncul dekat dengan dia. Lalu orang ramai pun sebut, tu Muhammad, tu Muhammad. Tetapi rupa-rupanya Allah telah menghalang penglihatan Abu Jahal tadi, sehingga menyebabkan dia tak nampak Nabi Muhammad. Waja'alna min baini aidihim sadda. Telah menjadi penghalang, ada dinding yang menyebabkan Abu Jahal tak nampak. Walhal dekat je orang Nabi Muhammad tu dengan Abu Jahal. Orang yang berada di sekeliling dia sebut tu Muhammad, tapi dia tidak nampak. Disebut asbabun nuzul ayat ni lah. Fa'akshaynahum fahum la yubsirun. Ada orang yang bagi amalan kata ayat ni, kalau nak elak kena Roblox ke, baca ayat ni lah. Tahulah tuan-tuan, tak nak nasib jadi, tak nasib tak jadi. Musim PKP baru ni kan banyak Roblox. Ramailah minta ayat, nak suruh tak nampak. Nak suruh terlepas Roblox. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, Al-Quran ini diutuskan kepada Nabi, dikurniakan, diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk mengajak kaum dia lah kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dengan Al-Quran ini banyak hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran yang digunakan, yang menjadi panduan dalam kehidupan kita. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan dengan sebab itu sama sahaja mereka, engkau beri amaran atau engkau tidak beri amaran kepadanya, mereka tidak akan beriman. Ini sebut kaum Quraisy tadilah. Diberi peringatan ke, diberi amaran ke, mereka tidak beriman tu. Mereka tidak beriman. Sama je. Nak bagi tahu degilnya kaum ni. Degilnya kaum Quraisy ni, kaum kafir ni, diberi amaran tentang syurga, tentang neraka, tentang azab Allah Subhanahu wa taala, macam mana sekalipun mereka tidak menghiraukannya, tidak beriman. Di Mekah ke, di Mekah lah ni. Bila di Madinah Nabi lebih terbuka untuk menjalankan dakwahnya, maka lebih ramai dah orang yang menganut ataupun mengikuti agama Islam berbanding dengan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Jadi daripada ayat 1 hingga 10 tadi menerangkan tentang Al-Quran lah, kehebatan Al-Quran. Kehebatan Al-Quran yang dijadikan panduan
supaya mengembalikan kaum yang tersesat, kaum yang lalai ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita pun kena kembali kepada Al-Quran lah sebagai umat Islam pada hari ini. Ada apa-apa masalah, rujuk kepada Al-Quran. Ada apa-apa tu, rujuk kepada Al-Quran, ikut Al-Quran. Mesti ada penyelesaian yang telah terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Begitu juga dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Innama tunziru man ittaba'az zikra wa khasiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya peringatan dan amaran yang berkesan dan mendatangkan faedah hanyalah yang engkau berikan kepada orang yang sedia menurut ajaran Al-Quran serta ia takut melanggar perintah Allah Ar-Rahman walaupun dia tidak melihatnya. Oleh itu berilah kepadanya berita yang menggembirakan dengan keampunan dan pahala yang mulia. Peringatan dan amaran itu berkesan, ada faedah. Hanya kepada siapa? Kepada orang-orang yang sedia menurut ajaran Al-Quran. Kalau orang yang tak sedia, orang yang memang nak tentangnya, cakap macam mana sekalipun, tak nak terima. Nabi dah ni sebut, Al-Quran pula tu ajak, guna Al-Quran berdakwah, tapi disebabkan oleh dia tak nak terima, cakap macam mana sekalipun tak nak terima. Kita kata hidup zaman Rasulullah ni beruntunglah, sebab dapat jumpa Rasulullah, manusia yang paling sempurna di atas muka bumi ni, Nabi Muhammad. Tetapi rupa-rupanya tuan-tuan, di zaman Nabi pun ada orang yang tidak beriman. Bukannya zaman Nabi tu semua ikut Nabi, semua beriman. Jadi kita lebih beruntung, kita tak hidup zaman Nabi tetapi beriman, berbanding orang yang hidup zaman Nabi tapi tak beriman. Jumpa Nabi tapi jadi musuh pada Nabi. Kita walaupun tak jumpa Nabi, kalaupun kita jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pernah tengok dia, tapi kita beriman, lagi beruntung kita. Kita kena bersyukur sebab kita tak nampak Nabi, Nabi tak berdakwah direct pada kita pun. Kita terima daripada alim ulama tentang Islam, tentang iman. Tapi kita beriman, dikurniakan iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding ada orang yang hidup zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, tengok Nabi, diajak, didakwah oleh Nabi, tapi tak terima pun ajaran Islam, tak beriman pun kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana lebih baik? Lebih baik kita lah, sebab kita dapat nikmat iman tersebut. Dia walaupun hidup zaman Rasulullah tapi tidak dapat nikmat iman tersebut. Jadi jangan kita memperkecilkan nikmat iman yang kita dapat. Jadi kita sama-samalah jaga iman yang kita ada. Keimanan kita kepada Rasulullah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlulah kita pertahankan. Janganlah kita memperkecilkan apa yang kita ada. Mensyukuri nikmat keimanan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, itu nikmat-nikmat yang tidak diberikan kepada orang lain. Kita je, kita yang terpilih untuk menerima nikmat ini. Kenapa kita nak memperkecilkan? Kenapa kita lebih membesarkan tentang duit juta-juta, duit bilion-bilion? Aku kaya, tapi tak beriman. Aku kaya tapi tak ada ilmu. Aku kaya tapi hidup dalam keadaan jahil. Tak boleh, tak beruntunglah. Tapi kalau kita hidup dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan berilmu, hidup dalam keadaan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat iman dan Islam, maka kita lebih baik daripada orang yang tidak beriman tapi hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kan ada orang yang hidup zaman Rasulullah ditawarkan
ditawarkan apa? Istana di syurga, tapi oleh kerana dia tidak beriman, dia tak percaya, dia tolak begitu saja. Ada kisah yang mana saya pun tak berapa ingat cerita dia, tapi kisah yang mana anak yatim yang yang mana rumah dia ni telah masuk tanah orang. Jadi bila rumah dia masuk tanah orang, di bahagian tanah orang lain, maka rumah dia nak dirobohkan. Lalu Rasulullah dengar ni, Rasulullah minta kepada tuan tanah supaya jangan dirobohkan. Dan Rasulullah kata, aku sanggup macam kata kalau tak robohkan maka akan dikurniakan sebuah mahligai di syurga, gitulah. Tapi kerana orang ni tak beriman, tak tahu nilai syurga nilai mahligai di syurga, maka dia tak terimalah. Dia nak juga tanah dia yang sikit ni. Maka ada seorang sahabat pada ketika itu mendengar tentang itu, maka dia sanggup jual semua tanah dia, beli yang sikit tu untuk rumah anak yatim tu tidak dirobohkan. Sebab dia nak ganti yang sikit tu dengan mahligai di syurga, istana di syurga yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nilai orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman bila ditawarkan oleh Nabi syurga ataupun mahligai di syurga, sudah tentu masuk syurga lah kalau ada mahligai di syurga. Maka dia menganggap itu adalah nikmat yang sangat besar, maka dia membuang dunianya, membuang harta dunianya untuk syurga tersebut. Tetapi orang yang tidak beriman, sekalipun disebut mahligai di syurga, maka dia lebih nak lagi hak dia yang sikit tu berbanding dengan mahligai di syurga. Itu beza orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Itu beza orang yang mempercayai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding orang yang tidak percaya. Jadi itu pentingnya, nikmatnya iman yang kita ada. Barulah kita buat sesuatu tu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita buat sesuatu tu kita nak mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, mengejar syurga Allah Subhanahu wa taala, bukan duk tengok kemewahan dunia semata-mata. Jadi begitulah juga dengan ayat 1 hingga 10 surah Yasin ini berkenaan dengan Al-Quran, berkenaan dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum dia, kepada kaum Quraisy. Orang yang terima, terimalah. Orang yang tak terima, tak akan terima. Buatlah macam mana sekalipun. Jadi yang saya nak sebut sini, kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, dikurniakan nikmat Islam dan iman ni, patutlah bersyukur walaupun kita tidak hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan dimatikan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita ni kita ni dalam keadaan beragama Islam, bukan agama lain. Jadi saya rasa sekadar itu sajalah untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita sebut, apa yang kita baca menjadi pedoman kepada kita semua untuk lebih rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mementingkan dunia semata-mata tetapi melihat kehidupan akhirat yang lebih kekal abadi. Kita dunia ni sementara je tuan-tuan. Saya nak cerita bab operate lagi tu sikit. Saya masuk Dewan Bedah tu pukul 8 pagi. Doktor kata waktu pembedahannya selama 6 jam. Pukul 8 maknanya dalam pukul 2 lah baru siap. Tapi Alhamdulillah saya punya masa tu 3 jam lebih je. Pukul 11 lebih dah siap. Dah ditolak masuk ke ward ICU lah, untuk pemantauan rapi. Tapi saya tak sedar lah masa tu.
pukul 3, pukul 3 baru sedar. Pukul 3 sedar, tapi tak boleh nak buat apa, tengok je lah. Tengok mata boleh buka sikit. Mata buka sikit, ada orang rumah dengan mak saya datang pun tengok gitunya. Tak boleh nak cakap pun tak boleh, ada oksigen lagi dalam mulut ni. Jadi tengok pukul 6 barulah boleh buka mata, boleh hangguk. Boleh hangguk bila isteri dengan mak saya datang, boleh hangguk lah, boleh. Dia tegur boleh hangguk. Pukul 6 pukul 6 petang. Pukul 6 petang, pukul 11 malam baru dia cabut oksigen ni. Oksigen. Tapi tak boleh minum air lagi masa tu. Nak batuk pun kena tekan dada ni. Tapi ditakdirkan saya batuk tak tekan dada, biasanya. Jadi dia ada sedikit catatan dia tu macam bubuk sikit lah. Jadi pukul 1 tak boleh minum air lagi. Pukul 7 pagi baru boleh minum air. Pukul 7 pagi baru boleh minum air. Itu pun air suam sikit-sikit. Kalau rasa nak muntah, dia kata jangan minum. Alhamdulillah, lepas tu okey. Maknanya kita ni, hidup kita ni antara hidup dan mati lah. Masa operate tu dia kata fungsi jantung ni dipindahkan ke mesin. Jantung tu tak berfungsi lah masa tu. Degupan jantung kita dipindahkan ke mesin, barulah dia bedah jantung kita, meletak urat apa tu. Masa tu kita bernyawa pun dengan mesin tadilah, walaupun kita memang tak sedar lah masa tu. Tapi diceritakan oleh dia gitu, doktor tadi gitulah, dalam keadaan sedemikian. Jadi kita sedar pukul 7 pagi barulah minum, barulah cakap. Bolehlah cakap bila dah buka oksigen tu. Lepas tu tidur lah sampai pukul petang esoknya pula. Pukul 5 petang pula, dekat pukul 6 barulah naik keluar biasa. Barulah tidur, barulah sehari dua, lepas tu baru cabut wire-wire yang lain pula. Masa lepas operate tu memang penuh dengan wire-wire. Inilah seluruh badan. Masa tu memang kalau tak matilah kot. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memanjangkan umur, dapat lagi bertemu dengan hadirin sekalian, insya-Allah. Itu pengalaman kita lah dalam hidup dan mati kita ni, sedetik gitu je. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak tarik nyawa kita, mudah-mudah gitu je. Dalam sihat-sihat boleh mati, pensan mati. Jadi peringatanlah pada diri saya dan juga untuk tuan-tuan sekalian, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja untuk malam ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang tidak baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.